Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Azmi bernombor metrik 2022241216 ingin menerangkan tajuk kajian saya berkenaan penciptaan manusia berdasarkan agama Kristian untuk subjek CTU 552 iaitu falsafah dan isu semasa. Dalam pembentangan ini saya akan membentangkan 3 persoalan iaitu siapakah pencipta manusia menurut agama Kristian, yang kedua apakah sifat-sifat pencipta manusia bagi agama Kristian, dan yang ketiga apakah keperluan manusia kepada pencipta menurut agama Kristian. Penciptaan manusia berkait rapat dengan penghapusan dosa oleh manusia itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan melalui proses taubat yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan yang mencipta manusia itu. Selain daripada itu, manusia merupakan hamba kepada Tuhan, yang ini membawa maksud manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan bukan tercipta dengan sendirinya. Hal ini kerana menurut Alkitab, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, tetapi bukanlah manusia memiliki segalanya yang dimiliki oleh Tuhan, cuma manusia itu memiliki segala sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Tuhan. Manusia dikatakan diciptakan daripada debu dan tanah yang menggambarkan sifat fizikal manusia itu sendiri. Demikianlah kerana manusia ditempatkan di muka bumi ini oleh sifat manusia itu yang berasal daripada tanah. Menurut agama Kristian, manusia juga dicipta oleh Tuhan dengan menggunakan tangan dan nafasnya. Nafas yang dimasukkan adalah roh yang ditiupkan kepada manusia. Okey, seterusnya kita pergi kepada persoalan yang kedua. Apakah sifat-sifat pencipta manusia? Sifat yang pertama merupakan Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ini dapat dibuktikan bahawa penurunan Tuhan ke muka bumi ini demi menebus dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Tuhan bagi umat Kristian adalah Tuhan itu mempunyai sifat rendah hati, kerana Tuhan sanggup turun ke muka bumi ini demi menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, walaupun Tuhan itu adalah pada hakikatnya seorang pencipta. Seterusnya, sifat yang digambarkan oleh umat Kristian yang terdapat pada Tuhan adalah kemahakuasaan. Sifat ini dapat digambarkan oleh kuasa yang dikurniakan kepada manusia tanpa menjejaskan sedikit pun kuasa yang ada pada Tuhan itu. Selain daripada itu, Tuhan bagi umat Kristian juga dikatakan mempunyai sifat penyabar. Hal ini adalah kerana Tuhan itu memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk bertaubat meskipun mereka telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Seterusnya, Tuhan itu digambarkan mempunyai sifat yang kekal bagi umat Kristian. Hal ini adalah kerana walaupun ia turun ke muka bumi dan mati sebagai manusia, itu hanyalah kematian kemanusiaannya, padahal ia tidak berubah sama sekali. Selain daripada itu juga, Tuhan dikatakan mempunyai sifat maha pengampun oleh umat Kristian. Hal ini adalah kerana bagi orang yang melakukan kesalahan, mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Persoalan yang ketiga adalah keperluan manusia kepada pencipta itu sendiri. Kepentingan yang pertama manusia kepada pencipta adalah Tuhan yang digambarkan seperti roti kehidupan. Roti kehidupan yang dimaksudkan adalah Tuhan dapat memberikan kehidupan yang realistik dan holistik kepada manusia melalui limpah kurnia daripadanya. Yang kedua, Tuhan menggambarkan dirinya adalah sebagai terang dunia, yang dimaksudkan Tuhan merupakan petunjuk kepada umat manusia demi menjalankan kehidupan. Seterusnya, Tuhan menyatakan dirinya, aku adalah pintu, yang membawa maksud Dia membawa jalan kebenaran kepada umat manusia bagi sesiapa yang mengikutnya dapat menemui jalan yang benar. Selain itu, kenyataan dalam Bible juga menyatakan Tuhan adalah penggembala yang baik. Penggembala yang baik adalah bermaksud Tuhan itu sedia berkorban demi manusia itu sendiri melalui proses penyaliban yang berlaku kepada Tuhan demi menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Selain daripada itu, Tuhan juga menyatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup, yang memberi makna kepada kebangkitan rohani bagi umat manusia yang percaya kepada kebangkitan Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal dan abadi. Selain daripada itu, Tuhan juga menyatakan bahawa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini bermaksud bahawa sesiapa yang tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Tuhan akan menemui jalan yang tidak akan terselamat. Tuhan juga menyatakan bahawa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Ikan ini membawa maksud kepada Tuhan itu sebagai pokok, manakala manusia adalah rantingnya yang harus terus menghasilkan buah dan seharusnya sentiasa bersama dengan aliran Tuhan. Bagi mereka yang tidak bersama Tuhan bakal menghadapi sebuah perhukuman.